Mabuk cinta menyebabkan seorang wanita tergamak mengeluarkan wang simpanan ibunya berjumlah RM418,400 Malaysia untuk diserahkan kepada kekasih yang hanya dikenali menerusi aplikasi media sosial. Penipuan cinta atau scam adalah salah satu jenayah cyber yang mula meningkat dalam kalangan remaja dan juga dewasa yang masih belum kahwin tetapi bekerja. Scam ini mula berlaku apabila mangsa mempamerkan gambar profil di laman sosial bagi tujuan untuk menjalinkan hubungan cinta. Kecanggihan teknologi dan juga jaringan internet juga telah mendorong percintaan cyber ini berlaku sehingga ia menjadi satu fenomena atau trend bagi golongan profesional termasuk di Malaysia. Scam biasanya berlaku di dalam Facebook, Instagram, WeChat, Tinder dan juga laman sesama yang lain yang telah menyediakan perkhidmatan untuk mencari jodoh dalam talian. Scammer ni adalah individu yang terlibat dalam sindiket cinta palsu dengan cuba untuk meluahkan perasaan walaupun mereka baru mengenali. Biasanya mereka akan menggunakan gambar-gambar yang cantik dan juga gambar-gambar yang menggoda supaya mangsa tertarik dengan mereka. Love scam ini berlaku bila wanita yang berasa kesunyian, yang tidak ada pasangan hidup, yang kematian suami, yang ada masalah keluarga dan mereka yang ada duit, yang banyak wang tu, mereka memberikan peluang kepada akaun media sosial yang palsu yang menggunakan gambar lelaki yang kacak seperti Mak Saleh ataupun lelaki-lelaki tempatan. Mereka jatuh kepada kata-kata manis dan kata-kata romantik dan kelakuan romantik yang ditunjukkan dan diberikan oleh akaun palsu itu, dan wanita-wanita ini sanggup melakukan apa saja seperti memberikan wang kepada akaun tersebut. Mereka sanggup melakukan apa saja yang diarahkan oleh akaun palsu tersebut sebab mereka telah jatuh hati dengan kata-kata manis yang diberikan oleh akaun tersebut. Bila disoal di manakah love scam ni banyak berlaku, love scam ni banyak berlaku di social media seperti Facebook, Instagram dan WeChat. Di Facebook juga baru-baru ni ada app baru di dalamnya memanggil dating app Facebook. Selain daripada social media ni, ia juga berlaku di laman percarian jodoh dan juga laman-laman percintaan dikenali sebagai dating app iaitu Tinder, Weblog, Lovely dan sebagainya. Scammer yang menggunakan app-app yang ni, profil mereka tidak dinampak sebagai fake profile. Profil mereka serupa seperti profil yang original. Sebab itu banyak mangsa terlibat dalam love scam ini. Seterusnya, dari mana sebenarnya punca kedatangan sindiket love scam ini ke Malaysia? Permulaannya, sindiket love scam ini berpunca daripada warga Afrika, terutamanya mereka yang berasal daripada negara Nigeria. Jadi, banyak gelaran yang telah digunakan oleh warga negara Nigeria ini bagi sindiket love scam mereka dengan gelaran seperti Yahoo Boys. Jadi, Yahoo Boys ini mereka mempunyai kaki-kaki mereka yang bertapak di negara Malaysia kita. Jadi, mereka telah merekrut dan juga melatih warga-warga Malaysia yang ingin menjadi sindiket love scam ini dengan menggunakan teknik-teknik yang mudah dipercayai yang menyebabkan ramai orang terjerumus ke dalam sindiket love scam ini. Dan pada masa kini pula, sindiket love scam yang terdapat di Malaysia telah berleluasa melalui platform-platform yang terdapat di social media seperti grup-grup mencari jodoh yang kita boleh temui di laman-laman sosial seperti Facebook, Instagram dan juga aplikasi-aplikasi yang terdapat di handphone. Kenapa love scam ini berlaku di negara Malaysia? Ia mempunyai beberapa faktor. Salah satunya adalah scammer atau pemangsa mempunyai masalah kewangan. Mereka memerlukan duit daripada mangsa. Oleh itu, mereka menggunakan media sosial sebagai sesuatu alat atau cara untuk mendapatkan duit dengan pantas. Faktor kedua pula, scammer melakukan perkara ini untuk mendapatkan atau merasakan keseronokan atau kebahagiaan diri sendiri apabila menipu orang lain. Kurang kesedaran dan kurang mahir dalam penggunaan internet atau teknologi zaman sekarang ni dikenali sebagai faktor ketiga. Mereka mudah dipercayai dan mereka mudah memberi duit kepada orang ketiga. Adakah anda ingin mengetahui siapakah yang sering terlibat dalam jenayah cinta cyber ini? Jenayah cinta
cyber ini sering berlaku terhadap golongan wanita berbanding golongan lelaki. Mangsa wanita berusia 47 tahun itu ditipu seorang lelaki dikenali melalui Facebook yang mendakwa berasal dari Amerika Syarikat. Antara puncanya adalah golongan wanita yang berada dalam kesunyian personaliti, tamak, kurang kesedaran dan kurang kefahaman terhadap internet. Kebiasaannya, orang lelaki yang pandai dalam internet akan melakukan jenayah cinta cyber ini dengan mengeluarkan kata-kata romantik dan janji-janji palsu terhadap wanita dan memikat mereka dengan tujuan mendapatkan nilai yang berharga, duit dan sebagainya. Selain itu, tujuan penipuan adalah untuk menjalin hubungan secepat mungkin, mengikat dirinya kepada mangsa dan mendapatkan kepercayaan mangsa. Mereka mungkin akan merancang perkahwinan dan membuat rancangan untuk bertemu secara langsung sekaligus meminta wang kepada mangsa. Walaupun hal ini agak sukar berlaku. Sekiranya seseorang yang anda temui dalam talian memerlukan maklumat akaun bank anda untuk menyimpan wang, kemungkinan besar mereka menggunakan akaun anda untuk menjalankan skim pencurian dan penipuan yang lain. Jadi, berhati-hati apabila mengenali sesiapa sahaja. Salah satu contoh love scam yang telah terjadi di Malaysia ialah seorang suri rumah yang telah mengalami kerugian sebanyak RM150,000 akibat terlalu percayakan ayat-ayat kekasihnya di Facebook. Kekasihnya menyatakan mahu datang ke Malaysia bagi urusan mahu mengambil wang milik syarikat ayahnya yang berjumlah RM1.2 juta. Lelaki itu meminta mangsa sejumlah wang dan mangsa telah memasukkan wang ke dalam 6 akaun yang berbeza yang telah diberikan oleh lelaki itu. Selepas memasukkan wang-wang itu, mangsa tidak dapat menghubungi lelaki itu dan telah membuat laporan polis setelah berasa seperti tertipu. Di sini saya ditugaskan untuk membincangkan mengenai agensi-agensi yang terlibat dalam isu love scam. Sudah terang lagi bersuluh diperlihatkan bahawa agensi yang terlibat dalam memantras jenayah ini adalah Jabatan Hal Ehwal Komersial, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dan Biro Keselamatan Cyber dan Biro Jenayah Teknologi. Mengapa mereka terlibat dalam hal ini? Kerana mereka mempunyai satu sistem yang tidak dapat diakses oleh para pengguna seperti orang awam. Oleh itu, mereka dapat membantras jenayah melalui laman web yang dibina khas untuk membantras jenayah seperti love scam. Pepatah orang Melayu, kalau tidak ada angin mana mungkin pokok bergoyang, bermaksud lebih cepat bertindak daripada berfikir. Jadi, apakah tips-tips untuk mengelakkan anda menjadi mangsa love scam yang seterusnya? Yang pertama, jangan mudah terpesona dengan gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di social media. Yang kedua, jangan mudah percaya kepada kata-kata dan janji-janji manis mereka. Yang ketiga, berhati-hatilah memilih rakan di social media dan alam maya, terutama yang kononnya berasal dari luar negara. Dan yang keempat, janganlah anda berkongsi data peribadi anda seperti IC, alamat rumah dan PIN bank account anda. Itu sahaja dari kami. Terima kasih kerana menonton.